markah dia di sini, untuk sini 1 markah, bahagian 2 ni 1 markah, dan soalan B untuk tulis akas dan tentukan akas itu benar atau palsu lagi 2 markah. So untuk bahagian ni saja 4 markah. Jadi kalau kamu jumpa soalan macam ni, ditanya dalam kertas 2 bahagian A, maka cikgu harap semua pelajar yang ada hari ni, sama ada kamu ni lemah, sederhana ataupun pelajar target atau pelajar cemerlang, kamu pastikan kamu jawab soalan daripada tajuk penaklukan logik, kerana dia boleh bagi markah yang banyak untuk kita. Okey, kan 3 ke 5 tu memang markah yang banyak lah. Okey. So kita tengok soalan ni, baik cikgu bagi kamu masa 2 minit. Okey, 2 minit untuk kamu jawab soalan A1 dan 2. Okey, untuk kamu jawab soalan A1 dan 2. Kemudian kita akan semak bersama-sama. Kamu cuba dulu, tak perlu salin soalan pun. Kamu just baca soalan daripada slide cikgu dan cuba nyatakan apakah jawapan yang sesuai untuk soalan A1 dan 2, di mana dia suruh kita tentukan sama ada penyataan berikut adalah benar atau palsu. Jadi kita nak tentukan. Satu lagi tips cikgu nak bagi tahu dekat kamu, kalau soalan minta kita untuk tulis benar atau palsu, jangan kamu tulis salah ataupun kamu tulis salah ataupun kamu tulis betul. Jangan okey, kerana soalan dah bagi tahu mesti kita tulis benar ataupun palsu. Jadi kita mesti letak jawapan, kerana cikgu pernah mark paper memang ada calon yang tulis macam tu. Tulis salah, tulis betul. Jadi tak diterima jawapan dia. Sayang, kerana soalan begini senang dapat markah dan senang hilang markah kalau kita salah ejaan atau soalan minta benar palsu kita tulis betul salah. Itu semua berkemungkinan boleh menyebabkan kita akan hilang markah. Okey, jadi kita pergi soalan A1. Boleh tak kamu tolong respon di ruang komen? Okey, apakah jawapan bagi A1? Benar atau palsu? Okey, baik. Palsu. Okey, palsu, baik. Okey, terima kasih. Soalan 2, cikgu nak tengok soalan 2. Apakah jawapan bagi soalan A2? A angka Roman 2. Okey, A angka Roman 2 ada yang jawab benar. Okey, benar. Baik, kita semak satu-satu. Baik, macam mana kita nak tentukan bagi pelajar yang masih keliru, yang tak tahu lagi macam mana cikgu saya nak tentukan bila disebut tentang semua nombor perdana tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Kamu kena faham perkataan ini dulu, dibahagi tepat. Dibahagi tepat bermaksud kalau kita tekan dalam kalkulator, satu-satu nombor itu kalau dia bahagi dengan 2 dia tak akan dapat perpuluhan. Jadi bila dia tak dapat perpuluhan maka kita kata dia boleh dibahagi tepat dengan 2. Tetapi di sini telah dibagi tahu tidak boleh dibahagi tepat. Bermaksud kamu perlu tahu dulu apakah nombor perdana. Jadi nombor perdana tu kalau kita ingat konsep dia ialah suatu nombor yang boleh dibahagikan dengan 1 dan diri dia sahaja. Tetapi kalau kita tak faham konsep nombor perdana, nasihat cikgu kamu hafallah sekurang-kurangnya sampai 11. 2, 3, 5, 7, 11. Dia ada sambungan dia. Bermaksud 2, 3, 5, 7 yang cikgu senarai ini ialah nombor yang hanya boleh dibahagi dengan 1 dan diri dia saja. Dia tak boleh bahagi dengan nombor lain. Kalau dia bahagi nombor lain, dia dapat perpuluhan. Jadi, adakah kesemua nombor perdana ini dan seterusnya lah, semua nombor perdana yang cikgu senaraikan ini tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Tak mungkin lah. Kenapa? Kerana cuba kamu ambil kalkulator, kamu ambil 2 bahagi 2. Adakah kamu dapat perpuluhan? Kalau 2 bahagi 2, kamu dapat 1. Maksudnya kamu tak dapat perpuluhan. Jadi bila kamu tak dapat perpuluhan, maka automatik 2 ini telah menafikan perkataan semua. Semua bermaksud mesti semua kena memenuhi syarat ayat ini. Bermaksud semua nombor perdana tak boleh dibahagi tepat dengan 2. Tetapi 2 telah boleh bahagi tepat dengan 2 kerana dia tak dapat perpuluhan. Maka
Dua ini telah menafikan perkataan semua. Ini menyebabkan jawapan dia jadi palsu. Jadi bagi pelajar yang jawab palsu tadi, kamu dah skor 1 markah. Jadi sambil kita buat ni, kita tengok sepanjang kita nak buat bahagian A, bahagian B ni, kamu tolong cek satu-satu yang kamu jawab itu, kamu boleh skor berapa markah. Daripada situ kita tahu, oh, antara tajuk-tajuk yang telah kita bincangkan pada hari ini dalam kertas 2 bahagian A, bahagian B, kamu tahu kamu dah boleh skor berapa. And then kamu tambah baik untuk seterusnya. Okey, kita tengok yang kedua. Yang kedua sebab di tengah-tengah dia tulis dan. Jadi kamu kena beri perhatian lah kalau di tengah-tengah dia ditulis dan. Dan ni selalunya konsep cikgu suka ingat macam kita kahwin lah. Kahwin. Kenapa cikgu kata kahwin? Kerana syarat untuk nak kahwin mestilah ada pengantin lelaki dan pengantin perempuan. Dan pengantin perempuan. Bermaksud kalau cikgu kata ayat depan ni cikgu wakilkan sebagai pengantin lelaki, bermaksud cikgu kena tentukan dulu ayat di hadapan ni adakah dia benar atau palsu. Jadi cikgu pun ambil masuk dalam kalkulator. Okey. Macam mana cara nak masuk dalam kalkulator? Cuba kita ambil kalkulator dan kita masukkan. Apa yang kita nak masukkan? Kita nak masukkan nilai yang telah diberi tadi, iaitu 8 kurungan. Okey, ambil kalkulator. 8 bracket 5 tolak 3 tutup kurungan kuasa 2. Tekan kuasa 2. Dan setelah kamu tekan kalkulator, kamu tekan sama dengan dan jawapan beri 32. Jadi kalau kita tengok pada soalan, dia bagi penyataan yang pertama itu, macam contoh kita kata pengantin lelaki lah. Pengantin lelaki tu, adakah tepat apa yang dia bagi? Dia bagi 8, kita tekan masuk kalkulator sama dengan 32. Jadi kita boleh katakan pengantin lelaki adalah. Pengantin lelaki dah sampai masjid, contoh. Okey, dan kita tengok pula yang penyataan yang kedua ni. 3x kurungan 5y. 3x kurungan 5y. Jadi kalau kita nak tengok dalam soalan kita ni, 3x kurungan 5y ni, 3x kurungan 5y ni, kita faham bahawa kita nak kembangkan dia 3 darab 5 dapat 15. X darab y dapat xy. Jadi ini pun dikatakan benar. Kerana dapat 15x tambah 15xy. Jadi, so pengantin perempuan pun ada. Jadi inilah yang dikatakan dan. Dan bermaksud kalau kedua-duanya ada, contoh kita nak kahwin ni tadi cikgu katakan. Kalau kedua-duanya ada, boleh kahwin tak? Boleh. Jadi dia dikira benar. Dikira benar. Tetapi contoh cikgu kata, yang pertama ni benar. Yang kedua ni palsu. Jadi kesimpulan kita bayangkan macam nak kahwin tadi cikgu kata, pengantin lelaki ada, pengantin perempuan tak sampai, tak ada. Majlis takkan berlangsung. Jadi tak boleh lah. Itu dikatakan dan. Dan ni dia satu penyataan yang sangat strict. Strict bermaksud dia tegas. Tegas di situ bermaksud mesti ada. Berbeza dengan atau. Atau ni salah seorang ada atau salah seorang benar, dia dah dikira benar. Kecuali dua-dua palsu, palsulah. Okey? Baik, seterusnya soalan B. Okey. Cikgu bagi 1 minit untuk tulis akas dan tentukan sama ada akas itu benar atau palsu. Okey, kalau siapa yang dah siap untuk soalan B, boleh tak tulis di ruang komen. Cikgu nak tengok jawapan kamu. Okey, jika M lebih besar daripada 8, maka M lebih besar daripada 10. Okey, kalau kamu jawab macam ni, okey, kamu baru dapat 1 markah. Tapi kamu ingat tak soalan cikgu? Markah di sini ada 2. Kenapa? Yang pertama tulis akas. Yang kedua tentukan akas yang kamu buat itu benar atau palsu. Kalau kamu tulis akas saja, kamu baru skor 1 markah. Okey, siapa nak bagi lagi jawapan? Boleh type di ruang komen. Okey, baik. Tira bagi jawapan. Jika M lebih besar daripada 8, maka M lebih besar daripada 10 dan jawab palsu. Baik, untuk Tira, kalau kamu jawab macam ni, yes, cikgu akan bagi 2 markah kepada kamu. Bagus, tepat jawapan kamu. Bila orang sebut akas, bagi pelajar yang masih tak ingat atau lupa apa yang dikatakan tentang akas, akas ini adalah terbalikkan saja maklumat penting tanpa mengubah jika maka. Ingat cikgu kata tadi. Ayat cikgu tadi, ingat kita nak mengubah maklumat penting
tanpa mengubah jika maka. Jangan terbalikkan jika maka. Kerana cikgu pernah mark paper, tahu tak ditulis macam mana? Dia tulis macam ni. Maka M lebih besar daripada 8 jika M lebih besar 10. Cikgu tanya kenapa kamu terbalikkan semua? Dah cikgu kata akas itu terbalikkan ayat. Terbalikkan ayat itu maksudnya terbalikkan maklumat penting. Apa maklumat penting di sini? Ini yang cikgu kotakkan di sini. Ini maklumat penting kita. Dan ini yang kita kena terbalikkan tanpa mengubah kedudukan jika maka. So, kita akan tulis jika M lebih besar daripada 8, maka M lebih besar daripada 10. Kita baru dapat satu markah di sini. Untuk kita dapat lagi satu markah, kita perlu tentukan kita punya pernyataan yang kita buat ni, akas yang kita buat ni benar atau palsu. Okey, tanya kepada rakan-rakan yang memberi jawapan, maksudnya kamu dah boleh skor 2 markah. Kenapa palsu? Kerana kita mesti andaikan M ini adalah satu nilai yang lebih besar daripada 8. Bagai contoh, apakah nombor yang lebih besar daripada 8? 9, 10, 11, 12. Okey, kalau cikgu pilih 12, penyataan cikgu ini akan jadi benar. Jangan pilih 12 lagi. Pilih yang paling minimum, iaitu selepas 8. Selepas 8 siapa? 9. Kalau 9 lebih besar daripada 8, adakah 9 itu lebih besar daripada 10? Tak kan? Jadi kerana 9 lah menyebabkan kita punya akas ni jadi palsu. Okey? Tanya kepada pelajar yang boleh jawab. So kamu dah skor 2 markah. Jadi kamu kena ingat 1 markah, 1 markah. So total di sini 4 markah. Kalau inilah kamu boleh jawab nanti, insya-Allah kamu boleh skor full mark untuk tajuk ini dulu. Okey? Seterusnya kita tengok soalan yang kedua ialah tentang melorek set ataupun operasi set. Kalau kamu ingat hari dulu cikgu pernah buat kelas dengan kamu mengajar tentang operasi set. Jadi di sini adalah salah satu soalan dengan markah 3 markah. Ini baru A ya. Sekejap lagi kita tengok yang B. Jadi kalau A ni dia kata tandakan right jawapan bagi perwakilan yang betul untuk P persilangan Q pelengkap. P persilangan Q pelengkap. Bermaksud apa kita kena faham? Kalau kamu ingat konsep yang cikgu pernah bagi, Q pelengkap ialah tak nak Q. Dan kalau dia suruh tanda jawapan, bermaksud di sini ada 2 pilihan jawapan. Satu jawapan bermaksud 1 markah. Kalau kamu dah jumpa yang pertama, jangan tengok dah yang kedua. Kerana nanti takutlah kita akan jadi confused. Dah jumpa, dah yakin jawapan pertama, tak perlu dah tengok jawapan kedua kerana itu dah memang salah. Okey, apa cara kita nak buat? Kita senaraikan P. Macam dulu cikgu pernah ajak kan, kita bahagi kawasan dulu. And then kita keluarkan kawasan P. Kalau cikgu highlight kawasan P di sini, kita tengok kawasan P ni ialah nombor dia 1, 2. Kemudian cikgu nak Q pelengkap. Dulu cikgu pernah ajar kan, Q pelengkap, apakah yang dimaksudkan Q pelengkap? Bukan dia. Perkataan cikgu bukan dia. Bukan dia bermaksud bukan Q. Bukan Q. Jadi, so cikgu tak nak ambil semua nombor Q. Jadi yang tinggal hanyalah 1. Jadi disebabkan tengah-tengah dia tulis apa? Persilangan. Persilangan adalah untuk cari yang sama. Jadi kalau kita tengok P dan kita tengok Q, nombor yang sama adalah 1. Jadi betul tak? Gambar yang pertama ini dia hanya lorek nombor 1. Jadi kalau betul, yes, kita just tandakan betul saja. Dan tak perlu dah kita tengok yang kedua. Takut kita confuse. Tetapi kalaulah kita nak cuba juga, bolehlah kita bahagi kawasan. Kita keluarkan P tadi 1, 2. Q pelengkap cikgu tak nak 2, 3. Yang tinggal 1, 4. Cikgu nak buat persilangan cari yang sama. Yang sama di sini 1. Tapi kenapa ini dikira salah? Kerana dia telah lorek nombor 4. Sebab itulah tak diterima jawapan ini. Jadi ini, siapa jawab ini, dia dah skor 1 markah. Okey, so kamu dah skor 1 markah. Okey, kita tengok soalan B. Soalan B pula, dia minta kita untuk lorekkan. Jadi, cikgu harap tajuk ini kamu dah strong. Bab-bab melorek ni kamu dah cukup terror dah untuk buat. So, dia kata lorekkan rantau yang memuaskan P kesatuan R persilangan Q. Bagi pelajar-pelajar yang
Dah lupa, jom kita try tengok sama-sama. Pertama, apa cikgu kata? Ingat simbol dulu. Ingat operasi. Kalau operasi tu masam, cari yang sama. Kalau operasi senyum, ambil semua. Jadi step pertama, bahagi kawasan. Banyak kawasan yang kamu nak label, label je. Bahagi kawasan, kemudian senaraikan dulu kawasan P. Kalau kamu tengok soalan di sini, dia tak bagi bracket. Bila kata dia tak bagi bracket, buat yang depan dulu. Kalau kata dia bagi bracket, kita mesti utamakan yang bracket dulu. Okey? Jadi kita buat yang depan dulu dengan kita senaraikan P. So kita highlight kawasan P, bagi pelajar yang confused, cikgu dah highlightkan untuk kamu. Kalau kita highlight kawasan P, kita nampak 1, 2. Sini cikgu senaraikanlah 1, 2. Okey, kemudian dia kata apa? Dengan siapa? Dengan R. Cikgu pun tengok kawasan R 45, cikgu senaraikan 45. Sebabkan dia bagi kesatuan, apa cikgu kata? Kesatuan ambil semua. Ambil semua apa? 1, 2, 4, 5. Itu ambil semua. Ambil semua bermaksud ambil P dengan R. So 1, 2, 4, 5 cikgu senaraikan. Dan cikgu tak siap lagi. Kenapa? Kerana answer ini perlu dipadankan dengan Q pula. So bermaksud cikgu perlu senaraikan kawasan Q. So kawasan Q di sini ialah 2, 3, 4 dengan simbol masam, persilangan. Bermaksud cikgu perlu cari yang sama. Jadi yang sama di sini bagus, terbaik. Okey, bagus, kamu dah cekap dah. So kawasan dia ialah 2, 4 dan kita akan lorek 2, 4. Berapa markah di sini? Kalau tadi 1 markah, di sini 2 markah. Kenapa? Sebab bila ada 2 operasi, kamu akan dapat 1 markah. 1 markah pula. 2 markah, maaf. Okey, jadi ini cara dia. Dan nasihat cikgu, kalau kata keluar soalan ni, tak kisahlah SPM ke atau peperiksaan di sekolah ke atau latihan di sekolah, loreklah cantik-cantik. Jangan lorek terkeluar masuk kawasan lain. Okey, lorek elok-elok. Kerana kalau kata inilah keluar dalam SPM, inilah final untuk kita all out. Jadi buat yang sebaik mungkin, lorek elok-elok. Okey, seterusnya kita tengok soalan nombor 3. Soalan nombor 3 ni pun berkemungkinan boleh ditanya dalam bahagian A. Tapi cikgu tak katalah dia tak akan ditanya dalam bahagian B. Okey, ini cikgu bagi contoh soalan-soalan yang boleh masuk dalam bahagian A. Dan soalan ini juga boleh ditanya dalam bahagian B. Cumanya cikgu nak cerita kat kamu, kalau dia keluar bahagian A macam ni. Berkemungkinan boleh tanya macam ni. Okey, jadi kita tengok rajah menunjukkan 2 garis lurus PQ dan RS dilukis pada suatu satah kartis. Diberi persamaan garis lurus PQ ialah Y sama dengan negatif X tambah 2. Bermaksud garis putus-putus ni dah diberi. Dan garis RS juga telah diberi tetapi tanpa persamaan. Okey, jadi sebab itulah soalan dia tanya A, namakan persamaan garis lurus RS. Okey, seingat cikgu, kamu juga telah ulang kaji tajuk ini. Melorek rantau ketaksamaan ni, ketaksamaan dalam 2 pun boleh ubah. Kamu telah ulang kaji dalam program kita yang sama juga. So, jadi kita just nak recall balik lah antara tips yang cikgu boleh bantu kamu. Kamu kena faham, kita ada 2 jenis garisan kan? Garis padu dan juga garis putus-putus. Jadi, untuk kamu nak namakan garis RS ni, kamu tengok 2 pattern. Pertama, kalau garisan kamu melintang, sama ada melintang padu ataupun melintang putus-putus, kamu kena ingat persamaan kamu mesti bermula dengan Y sama dengan H. H ni apa? H ialah suatu nombor pemalar. Iaitu kalau kamu tengok RS ni melintang, bermaksud dia telah cross paksi Y pada nombor berapa dan nombor itulah diwakilkan sebagai H. Ni kamu note siap-siap lah, kamu faham. So kalau kamu tengok je garisan melintang, kamu tahu dia itu ialah Y sama dengan H. Okay, and then kalau kamu jumpa garis tegak padu atau tegak putus-putus, garisan kita mesti dimulakan dengan X sama dengan K. K ini apa? K ini adalah suatu nombor pemalar. Bergantunglah kalau garis tu potong macam ni,
Tengok dia potong pada nombor X nombor berapa. Baik, kebanyakan telah beri jawapan tanya, tetapi kita mesti tulis dengan lengkap lah. Okay, kalau dia kata namakan persamaan garis lurus, kan tadi cikgu kata Y sama dengan H. Yes, bagus Tira, dia akan tulis Y. Ini garisan dia warna merah ni. So, kerana dia telah memotong pada nombor negatif 1, jadi persamaan dia ialah Y sama dengan negatif 1. Jadi cikgu harap pelajar lemah, pelajar sederhana, kamu make sure ini kamu skor dulu 1 markah. Tolong make sure kamu skor dulu ini 1 markah. Okey, kemudian kita tengok soalan B. Pada rajah itu, lukiskan garis lurus Y sama dengan X tambah 1. Jadi macam mana pula kita nak lukis garis lurus Y sama dengan X tambah 1? Okey, kita tengok. Cikgu besarkan gambar dia. So, cikgu masuk pada soalan B. Okey, bagi pelajar yang lemah atau tak tahu macam mana nak lukis, ini tips cikgu bagi dekat kamu. Kamu buatlah jadual. Okey, kamu buat jadual. Okey, jadual kamu tu kamu pilihlah nilai X mana-mana yang ada dekat sini. Contohnya cikgu nampak negatif 2 dengan 2, sebab tu cikgu pilih X negatif 2, 2. Lepas tu, dia dah bagi dah persamaan. Tinggal apa? X itu kamu gantikan saja dalam X ni untuk kamu dapatkan nilai Y. So macam mana? Ambil saja kalkulator. Okey, ambil kalkulator, kamu dah wakilkan kan? X kamu tadi sama dengan negatif 2 kan? Then kamu substitute saja. Kalau X tambah 1 ni, X ini kamu tukar jadi negatif 2. So, negatif 2 tambah 1. So, kamu dapat negatif 1. So, cikgu masukkan dalam jadual ni negatif 1. Kemudian, cikgu ambil pula yang X sama dengan 2. Cikgu buat benda yang sama. Okey, 2 tambah 1. So, cikgu dapat 3. Sebab itulah cikgu masukkan di sini 3. Dapatkan 2 titik pun dah cukup dah untuk kita nak bina satu garis lurus. Okey, kemudian kita buat apa? Setelah kita dah dapat 2 nilai ni, sama ada kamu nak plot titik pun boleh, ataupun kamu terus je tengok kat mana negatif 2, negatif 1 ada dekat sini. Kemudian 2, 3 ada di atas ni dan kita gariskan saja. Kalau kamu tengok cikgu tak bubuh titik, tapi cikgu garis dia tu betul-betul pada garis negatif 2, negatif 1, 2, 3. Okey, kamu terus boleh garis saja. Okey, jap cikgu tutup kalkulator. Terus boleh garis saja. Macam ni. Okey. So, setelah kita dah garis ni, sebab dia kata lukis je kan? Lukis saja garis kan? Dapat dah skor lagi 1 markah. Kemudian soalan C ni yang penting. Seterusnya, lorek rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan yang diberi. Maksudnya kita dah ada 3 garisan, kita nak lorekkan dia. Okey, jadi di sini cikgu menggunakan teknik sikat. Teknik sikat ni macam mana pula? Okey, kita tengok apa yang dikatakan dengan teknik sikat. Teknik sikat ialah pertama kita tengok persamaan yang pertama. Persamaan pertama ni dia bagi apa? Y lebih kecil. Okey, bila lebih kecil, kamu kena faham, lebih kecil lorek bawah. Tak kisah kecil sama ke atau kecil saja, asal disebut kecil saja, aku kena lorek bawah dan kiri. Bawah ataupun kiri. Okey, kalau lebih besar atau lebih besar sama, kita kena lorek atas atau kanan. Lorek atas atau kanan. Kamu ingat notes kat situ? Okey. Jadi kita tengok garisan yang pertama. Mana garisan dia? Sini. Yang cikgu dah highlight dengan warna biru kat sini. Okey. Dan kita tengok dia garis putus-putus. Okey, betul lah sebab tu dia bubuh lebih kecil. Bila dia kata lebih kecil, lorek bawah. Lorek bawah garisan. Kalau ini garisan ada 2 side. Atas, bawah. Jadi bawah. Cikgu buat sikat kecil je. Sebab tu cikgu panggil ini teknik sikat. Jangan buat besar-besar lagi. Buat yang halus-halus je. Buat light-light saja. Supaya apa? Senang kita nak padam. Jangan pula ambil pensel tekah ni. Macam nak lukis betul-betul. Jangan lagi. Sampai kita dapat final answer, baru kita lorek elok-elok, kemaskan, lorekkan kita. Buat masa ni kita just buat light-light saja, teknik sikat. Okey, so cikgu buat sikat pertama. Yang kedua, cikgu tengok persamaan ini. Y lebih kecil juga. Lebih kecil sama.
X tambah 1. Manakah garisan tu? Garisan yang kita buat tadi. X tambah 1 yang telah kita buat tadi dengan lorek bawah. So kalau inilah garisan dia, kalau turun sini bawah lah, kalau naik sini atas lah. Jadi buat lagi satu sikat. Buat sikat halus untuk dia. Okey, kemudian kita tengok pula yang ketiga. Mana garisan dia? Yang cikgu highlight dengan warna merah. Dia kata apa? Lebih besar sama. Lebih besar sama itu ialah kalau ada tanda sama itu sebab garis dia padu. Tapi nak melorek itu sama je. Kalau lebih besar saja kita akan lorek atas. So kita buat sikat atas lah. Atas garisan kan? Atas garisan so kita buat. Kemudian barulah kita cari di manakah ketiga-tiga sikat kita tadi bertemu. Berjumpa pada satu tempat yang sama. Kalau cikgu kata sini, sini baru satu sikat, dua sikat. Cikgu tak nak. Kalau sini satu sikat, dua sikat pun cikgu tak nak. Bawah satu sikat, dua sikat pun cikgu tak nak. Cikgu kata apa tadi? Yang ketiga-tiga sikat berjumpa. Dan kita dapati ketiga-tiga sikat itu berjumpa di tengah-tengah ni. And then barulah lorek betul-betul. Yang tepi-tepi tadi semua padam. Jangan bagi pemeriksa nampak yang kita ada buat lorekkan di sini. Okey? Tapi cikgu tak paksa kamu untuk ikut teknik cikgu. Tak paksa. Setengah orang dia ada teknik dia tersendiri yang mungkin dia dah belajar di sekolah dan dia rasa dia dah selesa dengan teknik tu, then you go on saja dengan apa yang kamu dah belajar. Bagi pelajar yang rasa teknik ni lebih mudah, kamu boleh ambil. Okey? Sebab ini semua adalah inisiatif kita nak guna teknik mana. Mana yang lebih kita senang. Selesa, kita dah faham dan kita go on dengan teknik itu. Okey. Baik. So tadi kita dah boleh skor di sini. Lebih kurang 4 ke 5 markah. Okey? Macam cikgu kata tadi, bahagian A 3 ke 5 markah je kan? Okey. Kita tengok pula soalan seterusnya. Okey. Ini adalah soalan daripada tajuk tingkatan 5 iaitu matriks. Macam mana pula soalan matriks ditanya? Okey, dia suruh apa? Diberi persamaan matriks M, P, Q, 14 sama dengan 14 negatif 7 dengan keadaan M ialah M sama dengan 6 negatif 3, 3, 2 mewakili satu set persamaan linear serentak. Okey, yang pertama, tulis set persamaan linear serentak itu. Baik, kamu kena ingat satu benda untuk kita nak skor satu markah di sini. Di sini kita akan skor satu markah. Okey, kita nak tulis dia dalam persamaan serentak. Kita just perlu gantikan M ini dengan matriks yang telah diberi. Okey, so dalam teknik kita nak menjawab matriks ni, okey, matriks ni dia macam orang kata apa? Dia ada template dia. Okey, dia ada template dia. Okey, sekejap cikgu tunjuk kat kamu. Okey, kalau kamu boleh tengok paparan cikgu ni, kamu ingat template cikgu ni. Template untuk matriks yang pertama ialah apa tahu? 3 bracket. Ini teknik lah satu lagi. Kamu ingat siap-siap template dia boleh skor terus 4 markah. Template pertama 3 bracket. Bracket pertama isi dengan number, bracket kedua isi huruf, bracket ketiga isi number yang selepas tanda sama dengan. Yang pertama. Okey, bracket yang kedua, yang ini sama dengan 1 per, di mana kita telah pindahkan matriks ini ke sini dengan kita buat songsang. Songsang. Dia cross saja, automatik dia tukar jantina. Itu cikgu selalu suka ingat. Cross jambatan je, automatik tukar jantina. Jadi songsang. Okey, apa dia? A, D. Macam mana cikgu ingat? Kamu tak perlu ingatlah sebenarnya diberi dalam rumus buku soalan kita. So bagi pelajar yang terlupa, boleh rujuk rumus. Mana rumus? Okey, cikgu tunjuk sikit lah. Rumus terkini bagi kamu kan. Ini rumus 3 muka surat lembaga peperiksaan akan bagi kat kamu. Jadi di manakah rumus rumus matriks ni cikgu? Di sini. Di nombor 6. Kalau terlupa lah. Ini matriks songsang punya rumus. Okey, jadi kamu tak payah risau kalau terlupa ada diberi kepada kamu dalam rumus. Jadi kamu ni kalau boleh nasihat cikgu sebelum kamu melangkah untuk buat set soalan, make sure di sebelah kamu dah ada rumus yang standard
ikut lembaga peperiksaan beri. Kalau boleh cuba adakan. Setiap kali buat, kita boleh rujuk apa yang lembaga bagi rumus dan apa yang tak diberi. Yang tak diberi, kita ingat dan kita cuba hafal dan buat. Apa yang telah diberi, kita cuba fahamkan. Rumus itu cerita tentang apa. Kadang-kadang rumus ada. Budak pun yakin. Kan, kita pun nanti yakin. Tak apa, saya okey lah. Rumus ada yang isah, saya boleh ingat. Mai masuk peperiksaan, kan? Dia buka lah rumah pasal dia yakin. Soalan yang keluar, kan? Jadi pula nak jadikan cerita soalan yang keluar. Dia pun yakin. Muka sambil senyum belagak dengan kawan-kawan sebelah, kan? Aku boleh tengok rumus, hantau. Dia pun buka rumus. Tengok rumus, dia blank. A ni mai mana? D mai mana? B mai mana? Dia pening. Dia blank. Jadinya, kita kena faham juga. Jangan orang kata ada rumus, ada formula, habis tu kita buat tak tahu. Kita duduk senang. Apa Angka Lut? Dia cerita kawan dia kan. Angka Lut apa? Ni, kat depan ada rumus. Angka Lut tak boleh macam tu lah. Kita kena faham juga lah. Memanglah lembaga bagi. Tapi kalau tak faham A tu mai mana, D mai mana, B mai mana, C mai mana, tak guna juga kita ada rumus. Okey, jadi ini rumus diberi. Jangan risau. Okey. Seterusnya kita tengok tadi sambungan template pertama, step pertama 3 bracket. Ingat bracket sama dengan bracket. Skor 1 markah. Yang kedua, songsangan. Songsangan di sini ialah apa tadi? AD tolak BC kurungan D atas B bawah, negatif B, negatif C dan isi balik. Isi apa? Isi yang ini masuk balik di sini. Okey, template yang kedua. Template ketiga apa? Template ketiga, cari saja nilai. Terus pakai kalkulator, cari nilai. Sekejap lagi cikgu akan ajar kamu bagaimana menggunakan kalkulator terus dapat jawapan. Okey, so berapa markah cikgu kalau saya buat macam ni? Tulis step pertama, 1 markah. Tulis ini dengan betul, 1 markah. Tulis jawapan dengan betul. Setelah kita tekan kalkulator, kita skor lagi setiap jawapan 1 markah. So kita dah skor berapa markah? 4 markah. Tak mau kan 4 markah guna kalkulator? Mesti mau. Saya boleh jawab ni. Belajar lemah boleh jawab tak? Boleh. Siapa tak mau 4 markah guna kalkulator kan? Baik, jadi kita mula yang pertama. Ingat template ni cikgu beritahu? 3 step je. Step pertama, bracket sama dengan bracket. Step kedua, buat songsangan. Jadi buat songsangan ni macam mana cikgu hafal? Cikgu selalu hafal macam ni lah. 1 per ada duit tolak beli cincin. 1 per ada duit tolak beli cincin. AD tolak BC. Ada duit tolak beli cincin. Kanan tukar tempat, kiri tukar tanda. Itu cara ingat dia matrik songsang. Ni kalau kata nak hafal siap lah. Tapi kalau dah bagi rumus, tak payah hafal tak apa kan. Alah selak je lah. Kan? Tapi kalau nak hafal, ini cara dia. 1 per ada duit tolak beli cincin. Kanan tukar tempat, kiri tukar tanda. Hanya tukar tanda. Jangan ubah tempat dia. Okay? Tukar tanda maksudnya apa? Kalau dia tu positif, tukar jadi negatif. Kalau dia negatif, tukar jadi positif. Itu maksud tukar tanda. Okey, baik, kita tengok penyelesaian kita. Macam mana kita nak buat jawab soalan yang diberi. Pertama, tadi nak skor 1 markah tadi apa cikgu kata? Tulis set persamaan. Ambil balik matriks M ini, masukkan dalam M ini. So, nampak tadi cikgu kata step pertama, template pertama cikgu. Bracket sama dengan bracket. Berapa markah ni? 1 markah. Tak payah buat apa-apa. Tulis saja 1 markah. Cukup. Rasa tak mau sambung, tak apalah. Skor. Janji skor 1 markah. Tapi benda boleh buat. Kan, geng? Benda boleh settle. Benda boleh guna kalkulator. Takkan tak mau continue? Continue lah. Okey, sambung. Buat apa tadi cikgu kata? Pindah ini buat songsang. Cross jambatan songsang. Songsangkan dia, tukarkan jantina dia 1 per ada duit tolak beli cincin, kanan tukar tempat. Nampak ni kanan tukar tempat. Okey, 2 naik atas, 6 turun bawah, kiri tukar tanda. Kamu jangan confuse untuk soalan ni ya. Soalan ni kebetulan nilai dia dua-dua sama di sini. Jangan kamu ingat dia tukar tempat pula, dia tukar tanda dah. Sini negatif 3. Jadi 3, nampak? Negatif jadi positif. Sini positif jadi negatif. Itu maksud cikgu kiri tukar tanda.
Kanan tukar tempat, kiri tukar tanda. Okey, kemudian cikgu kata apa? Tulis balik seterusnya. Make sure tulis betul-betul step kedua, kamu akan skor lagi 1 markah. Okey, so step ketiga apa? Kalau pelajar yang rajin, pelajar cemerlang, dia mesti akan buat macam ni. Iaitu dia akan buat darab matriks. Bagi pelajar-pelajar yang lemah, sederhana, yang tak, bukanlah dia tak kerti darab matrik, jangan kata dia tak kerti. Dia mungkin kadang-kadang confused, dia takut. Kerana dia buat darab matrik, sekali dia salah pula. Jadi apa kita buat? Ambil kalkulator. So ambil kalkulator kamu sekarang, kamu tekan mode 3 kali. Okay. Ambil kalkulator. Cikgu ambil kalkulator sekejap. Okay. Okay, tekan mode 3 kali. Kalau kamu tengok di situ, dia akan tulis EQN. Jangan ikut kalkulator cikgu. Kalkulator cikgu ni canggih, dia tak boleh bawa bincang. Okay. Sampai punya canggih, sampai tak tahu dah nak cara yang mana. Okay. Kalkulator kamu kena tekan mode 3 kali. Ambil EQN 1. Kalau cikgu boleh tunjuk paparan di sini ya. Okay, 1 EQN dan kamu tengok dia tulis unknowns. Kita nak guna yang unknowns tu. Unknowns tu maksudnya kita ada 2 huruf P dan Q. Kita ada 2 huruf P dan Q, jadi kita nak pakai 2 lah. 2 unknowns. Jadi tekan 2 lah. Okay, sekarang dalam paparan kalkulator kamu ditanya A1. Okay, mana cikgu saya nak ambil A1? Semua nombor yang baris pertama semuanya mewakili 1. Jadi A1, B1, C1. Baris yang kedua dipanggil sebagai nombor 2. Jadi A2, B2, C2. Okey, kita masuk sama-sama. A1, A1 6. Okey, kalau dalam kalkulator cikgu macam inilah paparan dia, okey. A1 6, A2 negatif 3. Masuk betul-betul lah, jangan salah masuk. Okey, negatif 3. Kemudian C1 14. Pelan-pelan lah. Siapa tak dapat boleh tolong tanya, boleh respon lah. Okey, sekarang kita masuk A2. A2 ialah 3. B2 2. C2 negatif 7. C2 negatif 7. Dan tekan sama dengan kalkulator akan bagi jawapan X. Okay, kalkulator tak ada huruf lain. Kalkulator hanya ada huruf XY. Jadi kalkulator akan bagi jawapan X 1/3. Tetapi kalau kita refer soalan kita huruf dia ialah P. Jadi P sama dengan 1/3. Tekan lagi sekali sama dengan, dia akan bagi Y. Y sama dengan negatif 4. Kalau Y sama dengan negatif 4, tapi dalam soalan kita guna Q. Jadi Q akan jawapan dia sama dengan negatif 4. Okey, so kita tutup kalkulator dulu. Okey, make sure kamu dah tahu guna kalkulator dan kamu keluarkan jawapan saja. P sama dengan 1/3, Q sama dengan negatif 4. So, kamu ingat tadi cikgu kata apa template cikgu? 3 step saja. Step 1, 1 markah. Step 2, markah kedua. Dan step akhir keluarkan jawapan. Sini 1 markah, sini 1 markah. So, kamu dah skor 4 markah. Okey. Boleh cikgu dapatkan respon di komen. Boleh faham tak faham bahagian ni? Boleh tak? Okey, bagus. Okey, cikgu harap soalan ni boleh membantu kita kalau kata keluar nanti, jawab macam tu. Dan kamu tahu dah. Sekarang kamu dah tahu dah apa yang pemeriksa nak tengok. Di manakah aku boleh skor? Di manakah jalan kerja aku yang ada markah? Jadi step pertama markah, step kedua markah dan step yang terakhir ialah keluarkan jawapan dikira markah. Okey, baik. Seterusnya kita tengok soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4 ni ialah daripada menengah rendah, iaitu persamaan linear, di mana kita nak belajar tentang persamaan linear serentak, di mana kalau kamu ingat, kamu ada menggunakan kaedah penghapusan dan juga kaedah penggantian. Jadi pada hari ini, cikgu akan bantu kamu untuk guna kaedah penghapusan. Jadi,
standard SPM kamu dah tak ada lagi direct question. Berkemungkinan tak ada lagi direct question. Jadi dia akan bagi ayat. Jadi kita kena faham ayat, highlight maklumat penting dulu. Dia kata harga 1 kilo tepung gandum dan 1 kilo gula ialah RM11. Jadi ini ialah ayat pertama kita. Okey, ini ayat pertama kita. Jadi kita wakilkan dulu. Tepung gandum itu kita wakilkan sebagai X, gula kita wakilkan sebagai Y. Kenapa cikgu? Kerana di sini hanya melibatkan dua benda saja. Tepung gandum dengan gula. Tepung gandum dengan gula. Jadi kedua-dua ini perlu diwakilkan sebagai X dan Y. Kerana masalah kita tak tahu harga 1 kilo tepung gandum berapa, 1 kilo gula berapa, kita tak tahu. Bila kita tak tahu, kita kena wakilkan. Cikgu, saya tak mahu guna XY. Saya tak minat lah XY. Saya minat huruf lain. Boleh tak? Boleh. Selagi tak dinyatakan dalam soalan, tak diberitahu dalam soalan, mesti guna X, mesti guna Y. Kamu boleh pilih apa-apa huruf yang kamu suka. Okay, tapi jangan pilih yang sama. Tepung gandum A, gula pun dia pergi bubuh A. Janganlah macam tu kan. Ataupun ada student dia suka buat macam ni. A1, A2. Jangan. Huruf ada 25 huruf kan. Pilihlah mana-mana. A, B ke, P, Q ke, R, S ke. Mana-mana yang kamu suka. Okay. Jadi berdasarkan ayat yang diberi dalam soalan ni. Harga 1 kilo tepung gandum dan 1 kilo gula ialah RM11. Baik, boleh cikgu dapatkan respon kamu. Bagaimanakah persamaan yang boleh kita wujudkan daripada ayat ini? Dengan tepung gandum diwakilkan dengan X, gula diwakilkan dengan Y. Bagus, terima kasih. Okey. Bagus, Tanya. Okey, Tanya. Kerana kamu memberi jawapan yang betul. X tambah Y sama dengan 11. Kenapa? Kerana dia kata 1. 1 tak payah tulis lah 1 kan. Kita tulis X sahaja. 1X tambah 1Y sama dengan 11. Jadi 1 tu kita abaikan. Kita just keluarkan X tambah 1 sama dengan 11. Berapa markah soalan ni cikgu? Soalan ini 4 markah. Okey? 4 markah. Tapi kamu tengok sebab dia dah kata dah tanpa menggunakan kaedah matriks. Maksudnya kita tak boleh guna kaedah tadi. Kita tak boleh guna kaedah yang tadi tu. Kaedah tadi untuk soalan matriks tadi. Okey. Ayat yang kedua. Beza antara 3 kilo tepung gandum dan 1 kilo gula ialah RM5. Okey, terima kasih kerana kamu telah memberi respon. Tanya, good job. Kamu faham beza itu ialah tolak. 3 kilo tepung, 3 tepung bermaksud 3X. Sebab dia kata beza tolaklah dengan siapa? 1 kilo gula. 1 kilo gula. Y lah. Y sama dengan berapa ringgit? RM5. Bagus. Okey. Jadi inilah cikgu nak tunjuk dekat kamu. Jangan terikat dengan kaedah cikgu nah. Cikgu pilih kaedah penghapusan. Kalau kamu faham kaedah penggantian, then go on dengan kaedah penggantian. Jangan cikgu tak kata wajib. Okay, cikgu tak kata wajib, mesti ikut cara cikgu. Tak. Depend kepada kamu mana kaedah yang senang. Asalkan jangan guna kaedah matriks. Itu dah. Okay, so kita nak buat kaedah penghapusan di sini. Okay, so bagaimanakah dikatakan kaedah penghapusan? Kita nak hapuskan salah satu huruf di sini. So, cikgu pun tengok. Kalau aku nak hapuskan X, agak sedikit sukar. Kenapa? Kerana aku nak kena darab 3 pula dekat persamaan pertama. Nak kena darab 3 kat mereka ni semua. Barulah X jadi sama. 3 baru boleh potong. Pening tengok lagi. Y tak payahlah. Sebab Y memang atas 1, bawah 1. Jadi kita pilih untuk hapus Y. Sebab itu kita panggil kaedah penghapusan. Di mana kita nak memilih salah satu huruf untuk dihapuskan. Dan bila cikgu nak hapuskan Y, cikgu tengok simbol dia. Kalau simbol tak sama, satu lelaki, satu perempuan, boleh kahwin tak? Boleh. Jadi bila boleh, bubuh tambah. Kalau sini tambah-tambah, laki-laki tak boleh kahwin, perempuan-perempuan tak boleh kahwin. Jadi jangan bubuh tambah, bubuh tolak. Jadi apa konsep cikgu? Tanda sama tolak, tanda beza tambah. Tanda sama
tolak. Tambah, tolak. Tolak juga. Tapi kalau 1 tambah 1 tolak, tanda beza kan? Simbol dia beza kan? Kita tambah di depan, okey kita hapuskan Y. So kenapa? Sebab 1 tambah negatif 1 dapat kosong. Di sini pun kita kena tambah lah. 1 tambah 3 kita dapat 4X. Okey? 11 tambah 5, cikgu dapat 16. Bagus. 4X sama dengan 16. Pindah ke 4 jadi bahagi. So, X sama dengan 16 bahagi 4 sama dengan 4. Bagus, terbaik. Kemudian kita buat apa untuk cari Y? Apa kita perlu buat untuk kita nak cari nilai Y? Kerana kita dah ada nilai X. Bagus, terima kasih. Kita just gantikan saja 4 ini dalam mana-mana persamaan yang ada. Kalau kamu nak ganti dalam persamaan mana? Kamu nak ganti dalam persamaan 1 ke persamaan 2? Bagus. Kita pilih yang senang. Jangan pilih susah-susah kan. Jalan shortcut ada. Jangan pilih jalan long way. So, X tambah 1 sama dengan 11. Gantikan saja. Pada tadi, X ni 4. Cikgu ganti. 4 tambah Y sama dengan 11. 11 tolak 4 sama dengan 7. Dan kita tulislah balik dengan elok. Harga tepung gandum RM4. Harga gula RM7. Walaupun tak logik lah 1 kilo gula RM7. Ini situasi ini mungkin bukan dekat negara kita. Mungkin di negara lain. Mungkin maybe Zimbabwe ke. Kan? Okay. Di negara lain lah RM7. Tak mungkinlah negara kita 1 kilo gula RM7 kan. Okey, baik, seterusnya. Kita tengok soalan nombor 5. Soalan nombor 5 ni datang daripada mana? Ini datang daripada tajuk graf gerakan. Okey, dalam tajuk graf gerakan ini boleh ditanya dalam bahagian A. Kenapa? Kerana markah dia tak sampai pun lebih pada 5 markah. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Dia kata rajah 7 menunjukkan graf laju masa. Kamu kena ingat kalau kamu ulang kaji, graf gerakan ni dia ada 2 jenis graf tau. Graf laju masa dan graf jarak masa. Okey, kita kena boleh bezakan. Graf laju masa pergerakan suatu zarah dalam tempoh 50 saat. Hitung kadar perubahan laju dalam masa second kuasa 2 dalam 10 saat pertama. Jadi kita kena faham beberapa konsep tips ayat yang diberi, iaitu kalau dia kata 10 saat pertama, kita kena tengok di sini 10 saat pertama mana graf dia yang naik macam ni. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan kadar perubahan laju? Kadar perubahan laju ialah pecutan. Pecutan tu macam mana? Contoh, cikgu bagi contoh. Kamu pun start motor. Brum, 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 kosong kan? Kosong, kamu tak pulas minyak, tak masuk gear 1 lagi. Baru duk panas enjin. Brum, 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 kan? Satu derek 40 jiran semua dengar kamu je nak keluar pergi sekolah. Brum, 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 brum. Kemudian kamu pun masuk gear 1, kamu pulas minyak. Once bila kamu pulas minyak, kamu naik terus sampai 30 meter per second. Tak logik lah kamu bawa 30 meter per second. Kamu bawa auto wheelie terus kan, dia kata kan. Kamu bawa kilometer per jam. Ini contoh cikgu bagi Kamu pulas minyak. Once kamu pulas minyak, motor berjalan, maka terhasillah laju. Di mana wujudlah di sini pecutan. Pecutan tu maksudnya kamu dah pulas laju, kamu pecut. Bila kamu pecut sampai 30 km per jam, contoh kamu pecut 30 km, kamu maintain. Kan kawasan kampung ke kawasan perumahan kita tak boleh buat laju kan. So 30 km kita pun, betul kat sini kita buat apa? Maintain. Maintain laju. Ini kita panggil apa? Laju seragam. Maintain bawa 30 km per jam. Tengok kiri, tengok kanan. Tak buat laju kan? Lepas tu kamu buat apa? Dah nak sampai area sekolah, kamu slow down kan? Minyak kamu tu, kamu pulas dia jadi slow. Tak ada lah orang nak masuk sekolah kan. Masuk sekolah dia pecut lagi. Kan? Masuk park, boom, pecut. Wheelie terus sampai tempat parking sekolah. Tak ada lah dia buat macam tu. Bila dia tahu nak sampai sekolah, dia akan slow down. Itu kita panggil nyah pecutan, ataupun kita kurangkan kelajuan. Laju tu telah di-reducekan. Kurangkan dia. Okey, so bila orang sebut kadar perubahan laju, cikgu akan ingat formula dia ialah laju bahagi masa, ataupun kita boleh guna rumus kecerunan. Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Baik, macam mana penyelesaian dia pada 10 saat pertama? So kita tengok penyelesaian. Tadi cikgu kata highlight dulu graf tu di mana. 10 saat pertama ini graf dia sebab kita buat pecutan tadi kan. So kita kata apa? Laju bahagi masa. Kita tengok laju dia. Laju di sinilah tinggi sebab dia bagi kita sini laju.
So cikgu tengok dari 30 cikgu tolak kosong, so cikgu dapat sini 30. Kemudian bahagi dengan masa. Masa di ruang sini sebab dia tulis sini masa. So 0 hingga 10. Jadi cikgu ambil 10 tolak 0. So masa adalah 10. Rumus tadi kata apa? Nak cari kadar perubahan laju. Ambil laju bahagi masa. So laju 30, masa 10 bahagi dapat 3 meter per saat kuasa 2. Okay, unit tak apa, tak tulis pun tak apa. Tapi sebab dia bagi tahu ni, dia bagi tahu dah ni, kamu bolehlah tulis. Kalau kamu tak yakin tak apa, tulis 3 pun dah cukup. Berapa markah ni? 2 markah. Tulis rumus, tulis ni 30 per 10 ni skor 1 markah. Tulis jawapan 1 markah, 2 markah. Okay, make sure kamu skor. Okay, sampai sini ya, kadar perubahan laju. Seterusnya kita tengok soalan B. Diberi jumlah jarak yang dilalui oleh zarah itu dalam tempoh 50 saat. Ialah 1320 meter. Hitung nilai T. Yang ni dia naik level sikit. Macam susah tapi tak susah. Bila, kamu dengar betul cikgu kata, bila kita melibatkan graf laju masa, kamu kena ingat satu lagi konsep. Dalam graf laju masa, kalau kita nak cari jumlah jarak, kita ingat konsep ni. Luas di bawah graf. Kalau orang sebut jumlah jarak atau orang sebut jarak pada graf laju masa, kamu ingat yang ini luas di bawah graf. InsyaAllah kalau kamu ulang kaji, kamu tengok balik video cikgu yang untuk kesekian kalinya, kamu akan faham bagaimana kita menjawab soalan ini. Mungkin sekarang kalau kamu tak ulang kaji lagi, kamu mungkin akan blur-blur sikit. Okay, tapi kalau kamu dah ulang kaji, dan dia tak akan jadi masalah. Bila orang sebut jarak dalam graf laju masa, ingat luas di bawah graf. Jadi luas di bawah graf di sini ada 3 bentuk graf. Ada 3 bentuk di sini. Bentuk yang pertama ini luas di bawah graf. Yang cikgu highlightkan ini, okey, dia bentuk apa ni? Siapa boleh bagi komen? Ini bentuk apa ni yang cikgu highlight dengan warna biru? Yes, bagus. Ini ialah bentuk triangle atau segitiga. Jadi cikgu wakilkan sebagai kawasan A. Kemudian cikgu ada bentuk yang kedua sebab graf ni ada satu lagi graf kat sini. Cikgu ikut graf tau. Graf ni naik sini, dia dapat bentuk segitiga. Graf ni, yang line ni, dia dapat bentuk apa ni? Bentuk segi empat. Cikgu wakilkan sebagai B. Kemudian cikgu tengok graf ni. Kenapa cikgu ambil semua? Sebab dia kata jumlah jarak 50 saat. So dari 0 sampai sini lah, sebab tu cikgu kena ambil semua. Dan cikgu dapat bentuk yang ketiga ini bentuk segitiga. Bagus. Jadi ini adalah kawasan C. Ini yang cikgu kata luas di bawah graf. Bermaksud kita perlu guna rumus segitiga. Luas segitiga tambah dengan luas segi empat, tambah dengan luas segitiga, kita akan dapat sama dengan 1320. Jadi dalam kata lainnya, okey, cikgu tengok soalan. Cikgu, kalau B dengan C tu sekali boleh? Boleh, tak ada masalah. Bermaksud B dengan C kalau digabung jadi bentuk apa kelas? Jadi bentuk apa? Kalau B, yes, pandai, bagus. Kita terus anggap dia sebagai trapezium, bagus. Okey, ni cikgu bagi 3 bentuk ni sebab apa? Sebab cikgu nak mudahkan pelajar yang lemah. Pelajar yang lemah, kamu tengok graf ni ada berapa pattern? 1 pattern, 2 pattern, 3 pattern, 3 line. 1 line, bukan 3 line tu tau. Bukan 3 line gangster tu, bukan. Jangan salah confuse, jangan yang penting ya. Bukan 3 line tu. Naik sini, 1 line. Sini, 1 line. Turun bawah, 1 line. Jadi sebabkan dia ada 3 line di situ menyebabkan terhasillah 3 bentuk luas di bawah graf. Okey, sekejap. Cikgu, kalau luas tapak macam mana? Cikgu, kalau luas tapak apa maksud kamu, Fikri? Okey, kita tengok bagi habis dululah. Okey, kita tengok dulu penyelesaian dia macam mana. Okey, sekarang kita dah dapat 3 bentuk kan? Apa maksud 3 bentuk? Luas A, luas B, luas C. Bermaksud luas A tambah B tambah C sama dengan 1320. Diberi dah. Bermaksud kena cari luas A. Okey, kita mulakan dengan luas A. Luas segitiga. Siapa ingat luas segitiga punya formula? Luas tapak graf. Okey, ni cikgu nak tunjuk ni.
Okey, siapa ingat rumus? Okey, bagus. Terima kasih. 1/2 darab tapak darab tinggi. So, 1/2. Okey, cikgu masukkan. 1/2 darab tapak. Ini tapak segitiga warna biru ni tau. 10. Darab dengan tinggi dia 30. So, cikgu tekan kalkulator dapat 150. So, kamu tengok betul-betul di sini ya. Kemudian, kita tengok pula kawasan B, segi 4. Okey, siapa boleh beritahu cikgu? Apakah rumus segi 4? Panjang darab lebar. Bagus. Jadi, kawasan B panjang. Di sini kamu tengok betul-betul lah. Cikgu ambil pen sekejap. Okey, kamu tengok betul-betul. Panjang di sini. Dari sini sampai sini. Disebabkan di sini kita tak ada nilai. Jadi, untuk kita nak cari panjang ni, kita kena ambil T tolak 10. T tolak 10. Kerana itulah panjang ini, cikgu masukkan di sini. Panjang dia. T tolak 10, datang sekali, bracket untuk dia. Darab dengan tinggi tetap sama, 30. Okey, tinggi tetap sama, 30. Okey. So, dah tengok betul-betul, cuba fahamkan dulu. Kemudian apa yang cikgu buat di sini? Cikgu kembangkan. Okey, cikgu kembangkan dengan 30 darab T dapat 30T. Negatif 10 darab 30 dapat negatif 300. Cikgu explain dah siap-siap. Okey. Kemudian sekarang cikgu tengok kawasan C. Kawasan C ialah segitiga. Jadi segitiga formula yang sama. 1/2 darab tapak darab tinggi. Baik, macam mana cikgu dapat? Okey. So, cikgu ambil sekali lagi. Sekejap, cikgu ambil pen. Okey, macam mana cikgu dapat tapak ni? Sedangkan cikgu tak ada nilai ni. So, apa cikgu buat ialah 50 tolak, 50 tolak T. Sebab tu cikgu tulis di sini sebagai tapak. Darab tinggi masih sama, 30. So, ambil saja T30. Okey, ambil saja T30. Okey. So, apa cikgu buat di sini? Okey. Yang cikgu buat di sini ialah, kalau cikgu boleh tunjukkan dekat kamu. Okey, apa cikgu buat di soalan ini? Cikgu telah ringkaskan. 1/2 tadi, 1/2 darab dengan 50 tolak T darab dengan 30. Okey, apa cikgu buat? Cikgu darabkan 1/2 dengan 30, cikgu dapat 15. So 15 ni cikgu kembangkan dengan darabkan dengan 30. Darab dengan 50, cikgu dapat 750. Kemudian negatif T darab 15, sebab tu cikgu dapat negatif 15T. Okey, cikgu harap ini menjawablah kalau ada yang confuse kenapa cikgu dapat macam tu. Okey, so selesai bahagian ni, kita balik kepada rumus asal A tambah B tambah C. Kita isi balik semua. A 150, B 30, T tolak 300 tambah dengan 750 tolak 15T sama dengan 1320. Okey, bagus Nurul Anis, kamu dah dapat jawapan. Okey, bagus. Okey, maksudnya kamu boleh buatlah soalan ni, tak ada masalah. Soalan 3 markah. Okey. So dah selesai, pindah dan seterusnya. And then kita akan dapat masa kita T ialah 48 saat. Terima kasih kerana bagi jawapan. Tahniah kerana cuba menjawab dengan kadar yang cepat. Bagus. Terima kasih. Okey, baik. Cikgu tak skip bahagian ni sebab cikgu nak bincang bahagian B. Okey, baik. Kita tengok kertas 2 bahagian B. Okey, antara soalan yang besar-besar, tajuk-tajuk besar yang boleh ditanya dalam bahagian B, yang pertamanya cikgu nak bincangkan dengan kamu iaitu kebarangkalian. Ini sebahagian saja tahu cikgu pilih kebarangkalian. Okey, so kebarangkalian di sini kita tengok dia kata 2 biji dadu adil di lambung. Lengkapkan jadual di ruang jawapan dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Kalau dia bagi jadual, alhamdulillah tak ada masalah. Kita tinggal isi saja dalam jadual. Okey? So kita isi dalam jadual. Okey, kemudian kita kena faham bila ada 2 dadu bermaksud wujud pasangan di situ. Bila ada dadu, wujud pasangan. Dadu pertama kamu baling, kamu kena tahu dadu tu ada nombor berapa sampai nombor berapa. Dadu pertama ada nombor 1 sampai nombor 6.
Dadu kedua pun sama, nombor 1 sampai nombor 6. Jadi bila cikgu baling dadu 1, cikgu dapat nombor 1. Dan cikgu baling dadu 2 pun cikgu dapat nombor 1. Jadi pasangan dia ialah 1-1. Tapi kalau cikgu tak dapat, contoh dadu 1 cikgu baling, dadu pertama cikgu baling dapat nombor 1. Dadu kedua cikgu baling dapat nombor 2. Boleh dapat tak? Boleh. Selagi boleh, sebab tu kita kata semua kesudahan yang mungkin. Apa saja yang mungkin kamu boleh dapat. Logik, akal. Boleh dapat tak? Boleh. Dan masukkan sebagai pasangan. So, kalau dia bagi satu-satu kat sini senang. Kalau dia bagi jadual, bermaksud dia bagi clue kat kamu. Tak ada masalah. Kamu pun isi saja. Dan ruang pertama kamu isi 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Yang kedua, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Kemudian ini yang ketiga. Okey, kemudian yang keempat, yang kelima dan yang keenam. Berapa semua ni cikgu kalau saya isi ni? 2 markah. Okey, 2 markah. So make sure pelajar yang lemah, kamu tolong tumpukan perhatian bagaimana untuk menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Tapi bukanlah cikgu kata wajib soalan ni akan keluar. Tak, kita bincang banyak-banyak soalan. Ini sebahagian saja yang cikgu bincang dengan kamu. Nanti ke depannya cikgu kamu akan bincang lagi dengan cikgu-cikgu kamu pula di sekolah. Okey, kemudian sambungan daripada soalan itu, kenapa cikgu letak dia di bahagian B? Okey, siap cikgu. Maaf cikgu, saya nak tanya ni bab mana? Oh, ini bab ni. Kebarangkalian tingkatan 4. Kebarangkalian, kalau kamu ingat tingkatan 4. Tapi actually tingkatan 2 ada belajar sikit. Kebarangkalian asas. Yang pertama kebarangkalian mudah di tingkatan 2. Sambungan dia adalah di tingkatan 4. Okey, tingkatan 4 ya. So tolong ulang kaji balik ya. Okey, baik, seterusnya okey, dia dah ingat dah. Baik, seterusnya kita tengok sambungan daripada soalan tadi. Sebab itulah soalan ini diletakkan dalam bahagian B kerana markah yang kita boleh dapat dalam soalan ni adalah 6 markah. Okey, 6 markah. Tadi 2, sambungan di sini ialah dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, hitung kebarangkalian mendapat. Ada 2 benda kamu kena buat di sini. Pertama, senaraikan peristiwa yang mungkin. Yang kedua, hitung kebarangkalian. Kena kira. Kena kira nah. Okey, jadi dia kata yang pertama, cari pasangan yang mana nombor genap dan nombor perdana. Kamu tengok dia strict di sini. Dia tegaskan di sini dengan dia masukkan perkataan dan. Bila dan, kamu tak boleh main-main. Bila sebut dan, kamu mesti faham di sini apakah nombor genap. Nombor genap ialah 2, 4, 6. Jangan pilih 8 sebab dadu tak ada 8. Apakah nombor perdana? 2, 3, 5. Jangan pilih 7. Tak ada nombor 7 dalam dadu. Kemudian antara dua-dua nombor ni cari yang manakah mereka berpasangan. Mesti dimulakan dengan nombor genap, kemudian dipasangkan dengan nombor perdana. Jadi antara yang kita boleh pilih ialah 22 lagi, 24, 22, 23, 25. Kalau 3 tak bolehlah sebab 3 tak ada nombor genap, terus tengok 4. 4 apa boleh pilih? 42, 43, 45. Kemudian 6 pula, 62, 63, 65. Macam mana cikgu senaraikan? Macam ni kita senaraikan. Okey, ingat kenapa cikgu pilih yang ni? Sebab depan dia nombor genap, kemudian yang keduanya nombor perdana. Nombor genap, 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 nombor perdana. Kenapa cikgu pilih macam tu? Kenapa cikgu tak pilih yang lain? Kerana di sini dia dah tegaskan di sini mesti dan. Mesti dan. Okey, macam mana cikgu dapat benda ni? 9/36. Ini kamu tolong ingat. Satu lagi cikgu nak bagi tahu dekat kamu. Kamu tolong ingat rumus ni nah. Okey, untuk kita nak mencari probability kebarangkalian P. Okey. So, untuk kita nak cari P probability, cikgu yang pen dah habis ink. Okey, tak apa. Untuk kamu nak cari probability kebarangkalian, okey, kamu ingat tulis kat sini. Cikgu tulis sekejap. Okey, P probability equal to NE. Apa maksud NE? Ialah bilangan event. Bilangan event per dengan NS. Apa maksud NS? Total sample. Total sample tu apa? Total sample ialah jumlah sampel kamu. Jumlah semua pasangan yang kamu dapat ni.
Kalau kamu kira ni, sini ada 6, 6 darab 6, 36. Sebab tu sampel kita 36. Okey, sampel kita 36, sini ada 9. Kenapa 9? Event. Event bermaksud berapa pasangan yang kita dapat berdasarkan soalan ini. So di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So di sini 9 per 36. Ringkaskan kita dapat 1 per 4. Okey, ini soalan pertama. Berapa markah ni? Senarai ni, make sure kamu turun senarai ni. Cikgu bagi tahu siap-siap markah kamu . Okey, kalau kamu senaraikan ni contohnya. Senarai ni 1 markah, buat ini 1 markah. So make sure senaraikan lah. Okey, next kita tengok soalan yang kedua. Hasil tambah pasangan digit ialah nombor ganjil. Baik, cikgu tanya kamu. Apa kamu faham dengan soalan ni? Hasil tambah pasangan digit ialah nombor ganjil. Siapa boleh respon dekat ruang komen? Apa maksud hasil tambah pasangan digit ialah nombor ganjil? Tu siapa-siapa yang rasa nak buka mic nak bagi tahu apa yang dia faham tentang hasil tambah pasangan digit ialah nombor ganjil. Okey, kita tengok ruang komen dia kata apa? Nombor genap tambah nombor perdana jadi nombor ganjil. Adakah nombor perdana saja? Okey. Okey, kita tengok beberapa orang. Okey, macam Muhammad Khairin ni dia kata contoh 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi 3 itu ialah nombor ganjil. Bermaksud dalam pasangan ni, bagus terima kasih. Okey, bermaksud dalam pasangan yang banyak-banyak ni, kamu tengok pasangan dia yang kalau kita tambah dua-dua pasangan ni, dia akan dapat nombor ganjil. Tapi kita kena faham lah nombor ganjil tu apa. Nombor ganjil ni 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ada seterusnya lah. Cuba kita kena faham, ada tak pasangan ni yang kalau kita tambah mereka, kita dapat nombor di atas ni. Sebagai contoh macam kawan-kawan kamu dah beri tadi, 1 dengan 2. Sebab 1 tambah 2 dapat 3, so dapat nombor ganjil. Lagi apa kita boleh pilih? 1 dengan 4 boleh. 1 dengan 4 boleh kan? 1 tambah 4 dapat 5. Kan? 5 nombor ganjil kan? Dan kita pilih dia. 1, 6. 1 tambah 6, 7. 7 nombor ganjil dan kita boleh pilih pasangan ni. Jadi berapa banyak pasangan kita boleh dapat? Banyaklah. 1, 2. 1, 4. 1, 6. 2, 1. 2, 3. 2, 5. 3, 2. 3, 4. 3, 6. 4, 1. 4, 3. 4, 5. 5, 2. 5, 2 dan seterusnya. Kalau kamu tengok, perhatikan betul-betul senarai yang cikgu senaraikan ni. Kedua-dua pasangan ni bila ditambah mesti dapat nombor yang cikgu letak kat atas ni. Itu yang dikatakan menambah hasil tambah pasangan mendapat nombor ganjil. Itu maksud ayat dia. Soalan ni senang nak dapat markah. Tapi kalau kita tak faham maksud soalan, dia akan jadi confused. Kita menyebabkan kita akan hilang markah kat situ. Jadi, so kita boleh tengok di sini lah. Tengok senarai yang cikgu bagi ni, adakah pasangan ini kalau kita tambah dapat nombor ganjil? Yes, memang dapat nombor ganjil. Sorry. And then setelah tu kita kira berapakah peristiwa dia. Kan, event dia kan. N event over N sample. Okay. Peristiwa bahagi sampel. Peristiwa di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So 18 per 36 jadi ringkaskan, simplify, you get 1/2. 1 per 2. Okay, seterusnya. Kita masuk soalan yang seterusnya. Ini ialah mana? Ini ialah soalan sukatan serakan tingkatan 4. Ini tajuk besar nah. Kenapa cikgu kata tajuk besar? Kerana ini sebahagian saya cikgu ambil dari tingkatan 4 yang cikgu letak pada bahagian B. Kalau untuk makluman kamu, sukatan serakan ini ada sambungannya di tingkatan 5. Mungkin ada setengah pelajar yang dia dah belajar, ada setengah pelajar belum masuk lagi. So kamu get ready. Kerana tajuk ini memang tajuk besar, kerana kita pernah belajar juga sebahagiannya di menengah rendah. Jadi bila tajuk yang besar macam ni, memang dia akan seboleh-bolehnya, bukan cikgu kata wajib atau confirm tak, cikgu tak kata confirm lah. Cikgu kata seboleh-bolehnya dan seelok-eloknya soalan macam ni lah yang akan diletakkan di dalam bahagian B. Kerana bahagian B ini soalan dia, markah dia dari 5 ke
9 markah. 5 ke 9 markah. Jadi kalau dia nak letak soalan ini dalam 9 markah, maksudnya dia boleh tanya banyak benda. Jadi kita kena bersedialah. So maksudnya kita kena tahu bahawa tajuk-tajuk yang besar itu kita bagi penumpuan sedikit. Especially pelajar lemah, pelajar sederhana. Kamu kena tahu mana tajuk yang besar yang boleh bagi peruntukan markah yang banyak dan boleh disoal dalam bahagian B. Sebenarnya kita boleh tahu. Kalau kita buat latihan, kita tanya dengan cikgu dan kita boleh tahu. Okay? Okey, kita masuk yang pertama. Jadual 15 menunjukkan, cikgu cepat sikit, okey. Jadual 15 menunjukkan bilangan skor yang direkod bagi pertandingan matematik pada tahun 2020. Cari nilai minimum bagi P jika mod ialah 3. Okey, sekarang boleh tak kamu beri jawapan, beri pendapat kamu di ruang chat. Apa yang kamu faham tentang mod? Apa kita faham tentang mod? Okey, bagus Tira. Okey, tanya kerana kamu terus dah dapat jawapan. Very good. Cuma cikgu nak tanya beberapa pelajar lain, apakah yang kamu faham tentang mood? Apa yang tahu mood tu apa? Ini je ulang kaji je. Bagus, terima kasih Muhammad Hafizuddin. Kekerapan paling tinggi. Kekerapan paling tinggi. Atau dalam kata lainnya, cikgu wakilkan sebagai mood itu ialah yang paling banyak, paling tinggi, paling besar dan mesti tengok pada bahagian kekerapan. Kalau dia tak tulis kekerapan, dia akan tulis bilangan murid, bilangan pelajar, bilangan kereta, bilangan pekerja. Bila disebut bilangan, itu pun sama maksud dengan kekerapan. Okay? Jadi bila kita tengok di kekerapan dan bila orang sebut tentang mod dia ialah 3, bermaksud P ini mestilah nilai yang besar, nilai yang paling tinggi, nilai yang paling banyak. Okay? Kalau kita tengok pada senarai kekerapan ni, kita ada 4, 5, 6, 3 dan 7, 3 dan 2. Jadi dia kata apakah nilai P yang sesuai kita nak masukkan supaya 3 ni jadi mod dia. 3 ni dipilih sebagai mod. Kalau 3 dipilih sebagai mod, bermaksud P ini mestilah satu nilai yang sangat besar. So kamu nak pilih berapa? Oh cikgu saya nak pilih 10. Okay, saya nak pilih 10 sebab 10 paling besar. Yes, boleh. Boleh pilih 10. Tetapi kalau kamu pilih 10, kenapakah salah? Kerana kamu tak fokus kepada ayat ini. Nilai minimum. Okey, apa maksud dia? Cikgu catat. Kalau kamu kan, kamu buat apa tau? Kamu patutnya catat. Okey, nombor paling besar di sini ialah 6. Selepas 6 apa? 7. And then 8, 9, 10 dan seterusnya. Okey, bermaksud semua nombor ni kita boleh pilih. Tetapi apa dia kata sini? Nilai minimum. Bermaksud dari 7 dan nombor yang seterusnya, siapakah yang paling minimum? Minimum ialah 7. And then that's why lah P is equal to 7. Sebab itulah P ialah sama dengan 7. Kenapa kita pilih 7? Kita kena tahu relevan dia. Kenapa aku pilih 7? Kenapa tak pilih 8? Kenapa tak pilih 9? Kerana soalan telah tegaskan di situ nilai minimum. Okey, seterusnya. Hitung sisihan piawai. Baik, cikgu tunjuk 2 kaedah. Pertama, cikgu tunjuk menggunakan kaedah manual. Yang kedua, cikgu tunjuk guna kalkulator. Okey, baik. Guna manual sebab memang kena ada jalan kerja kan. Jadi kita buat dulu jalan kerja. Masuk data dalam kalkulator, dapatkan answer. Supaya kita boleh check jawapan yang kita kira dengan kalkulator, make sure sama. Okey, pertama, bila orang sebut cari sisihan piawai, jangan takut. Macam cikgu kata tadi kat kamu, rumus ada. Bila semua orang dengar rumus ada, alhamdulillah. Kat mana rumus cikgu? Okey, kita tengok balik di ruang rumus. Inilah untungnya kamu, format baru lembaga peperiksaan tambah lagi rumus kepada kamu. Kalau kamu tengok di bahagian statistik dan kebarang kalian, telah diberi rumus mencari sisihan piawai, means dan variance. Semua dah ada. Tapi macam cikgu kata cikgu kata tadi, rumus ada tak guna kalau kita tak faham. Jadi kita kena faham apa itu F, apa itu X. Kita kena faham. Okay, setiap simbol dia kita kena faham. So, yang tu nanti kamu tolong buat ulang kaji lah kerana kita tak ada masa untuk kita nak tengok semua. Kita terus nak kira sisihan piawai. Kemudian apa kamu kena buat? Cara paling mudah sekali ialah kamu tahu soalan ni kamu boleh skor tau. So bila boleh skor, make sure buat pelan-pelan. Buat apa? Buat jadual. Tambah lagi 3 jadual.
Okey, jadual ni kamu kena faham skor ni mewakili, cikgu tanda sikit skor ni mewakili X, kekerapan mewakili F, frekuensi frekuensi mewakili F Okey, sekejap cikgu sambung. Okey. So, apa yang pertama? Kotak pertama cikgu nak buat fx, kotak kedua cikgu jadikan x squared, kotak ketiga fx squared. Ini kamu kena ingat. Senang bila kita isi dalam jadual, insya-Allah kita takkan melakukan careless. Daripada kita masuk kalkulator. Okey, tapi tak apa, final nanti cikgu tunjuk macam mana nak guna kalkulator. Okey, then kita darab sebab dia kata fx kan, means that f darab x. So darab lah. So sini dapat 0, 5, 12, 21 and then 12 dan 10. Okey. Kemudian X kuasa 2. Semua skor ini di kuasa 2 kan. 0 kuasa 2, 0. 1 kuasa 2, 1. 2 kuasa 2, 4. 3 kuasa 2, 9. 4 kuasa 2, 16. 5 kuasa 2, 25. Kemudian nilai ini semua didarabkan dengan F. Setiap satunya darab dengan F. So darab ni 1 darab 5 dapat 5. 4 darab 6 dapat 24. 9 darab 7. Tadi 7 9 darab 7 dapat 63, 16 darab 3 dapat 48, 25 darab 2 dapat 50. Kemudian setiap bahagian ni kita total bermula dengan F. Totalkan dapat 27, totalkan fx dapat 60, totalkan x kuasa 2 dapat 55, totalkan fx kuasa 2 dapat 190. Lagi senang. Once you dah total, baru you masuk rumus. Untuk you nak cari sisihan piawai, ini rumus dia. Nampak tak? Bila kita dah cari siap, kita tinggal ambil masuk je. Cuma ini kita kena cari dulu. Ini ialah apa? Ini ialah min. Pun diberi dalam rumus juga. Jangan takut. Diberi dalam buku soalan. So min ialah total fx. Total fx 60 per dengan total f. Total f 27. So 60 per 27 cikgu dapat 2.222. So cikgu ambil 2 tempat perpuluhan. And then cikgu just masukkan dalam rumus untuk cari sisihan piawai. So tadi fx kuasa 2 ialah 190. Nampak bila kita buat jadual dia lebih mudah, kurang mistake. Kurang careless mistake. So 190 per dengan total f is 27 minus dengan total min and square. Min itu di kuasa 2 kan. Min tadi 2.22. Kuasa 2 and then dapat 2.0988 2.0988 square root kan dia, and then you will get 1.4763. Okay, so kita dapat at least kamu sisihan piawai tolonglah letak 4 tempat perpuluhan. 4 tempat perpuluhan jawapan dia akan menghampiri tepat lah. Okay, macam mana guna kalkulator? Aku tunjuk sikit guna kalkulator. Sebelum kita habis kelas ni, okay? Guna kalkulator. Baik. Guna kalkulator, kamu tekan mode 2 kali. Okay, tekan dalam kalkulator mode 2 kali. And then, kamu perasan di situ ada tulis SD. SD. Jadi, kita nak pakai SD. SD means, SD itu bermaksud standard deviation, iaitu sisihan piawai. So, tekan 1. Okay, untuk kamu masukkan data, kamu tengok sini. Bila kamu masuk 0, kalau kekerapan dia 4, kamu kena tekan. Tengok cikgu tekan. Mula kita tekan 0 tau. Lepas kita tekan 0, kamu perasan dekat kalkulator ni ada tulis M+. Ada tulis M tambah kat sini. M tambah ni mewakili berapa banyak kekerapan untuk 0. 4 kan? Jadi kamu kena tekan M+ tu sebanyak 4 kali. So kamu tekan 1, dia akan keluar N tau. 1, 2, 3, 4. So dia akan keluar macam ni. Okay, N4 tu bermaksud apa? Bermaksud 0 itu kekerapan dia 4. Okay, sekarang kita masuk data pula, tekan 1. Tekan 1, jangan tekan sama dengan tau. Tekan 1, and then berapa dia punya kekerapan? 5. So M+ tadi, M tambah tadi tekan 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nampak tak? N dia dah naik jadi 9. Jangan salah masuk lah. And dia dah naik jadi 9. Sekarang 2 pula. Tekan 2. And then tekan M+ tu tekan sebanyak 6 kali tekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So sekarang kita punya dah jadi 15 N kita. N kita 15. Okay.
Next, tekan 3 dan tekan M plus itu sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kita akan dapat di sini 22 N kita. Okey. Kemudian masukkan 4. Tekan 4, tekan M itu 3 kali. M plus 3 kali. 1, 2, 3. So sekarang N kita, cikgu harap kalkulator kamu pun sama dengan cikgu lah. N kita sekarang berada di 25. Itu ialah kekerapan lah. Sekarang masukkan 5, tekan 5, tekan M plus 2 kali. 1, 2. Dan kamu akan pastikan N kamu 27 sama dengan total yang kamu kira tadi. 27. Baru betul. Baru betul, okey? Okey, kemudian kamu tekan apa? Sekarang kamu tekan shift, kamu tekan nombor 2. Sebab kat situ kamu rasa tak ada standard variant, VAR. Sekarang kamu tekan shift, tekan nombor 2 kat bawah ni. Tekan shift, tekan nombor 2. Okey? So, kamu tengok dia ada bagi beberapa simbol di sini. Mean, variance and standard deviation, iaitu sisihan piawai. Yang tengah-tengah ialah variance, yang nombor 3 ialah sisihan piawai. Tadi kata kalau cikgu nak cari mean, cikgu tekan 1. Okey, betul cikgu tekan sama dengan. Sama tak kita dapat 2.222? Yes, sama. Dan cikgu tak mau, cikgu nak cari sisihan piawai, cikgu tekan balik shift nombor 2. Cikgu tekan balik shift nombor 2, so dia mai balik macam ni. Shift nombor 2 dia mai balik macam ni. Cikgu terus nak cari sisihan piawai, so cikgu terus tekan nombor 3. Cikgu tekan nombor 3 dan cikgu tekan sama dengan. So cikgu akan dapat 1.4763. Cikgu round off 4 perpuluhan. Ini cara menggunakan kalkulator. So kamu buat jalan kerja dulu, make sure skor jalan kerja supaya kamu jalan kerja kamu dapat markah dah, dan kamu tolong recheck kamu punya answer menggunakan kalkulator. Okey, so boleh kah? Ada masalah? Kamu cuba dulu lah, nanti kamu tengoklah video ni berulang kali balik, okey, supaya kamu akan lebih faham. Cikgu, kemudian kalau kamu tengok soalan ni, dia suruh kita huraikan sisihan piawai. Kamu kena ingat sisihan piawai ini menceritakan tentang serakan data. Data kita berserak, bertaburan, menghampiri mean atau menjauhi mean. Kalau 1.47 dengan 2.2, dia tak berserak jauh sangat. Jadi kita boleh katakan sisihan piawai menunjukkan data berserak mendekati mean. Maksudnya data kita tu semuanya berkumpul mendekati mean. Okey? Okey. Baik, yang terakhir untuk kelas kita hari ini ialah sambungan daripada soalan tadi. Sebab tu cikgu kata soalan ni banyak markah. Okey, kalau kita tengok tadi, dia relate semua tau. Salah atau salah lah seterusnya. Okey. Dia suruh kita menggunakan nilai DA, lengkapkan plot kotak. Kalau kamu ingat plot kotak ni, kamu kena ada beberapa maklumat. Pertama, nilai minimum. Kalau kamu tengok skor 0 hingga 5, nilai yang paling rendah ialah 0. Jadi itu nilai minimum bagi data ini. Kemudian median. Median macam mana nak cari? Median ialah titik tengah, di mana kamu jumlahkan tadi sini dapat 27, kamu bahagi 2. Okey, cuba kamu ambil kalkulator, kamu clearkan tadi. Okey, ambil 27, kamu bahagi 2. So, kamu dapat 13.5. Jadi, 13.5 tu kalau kamu ambil 4 tambah 5 dapat 9. 9 tambah 6, kamu dah dapat 15 kan? Jadi, 13.5 tu berada di sini. Jadi, median kamu ialah 2. Okey, median ialah 2. Kuartil pertama, kalau dah median 2, jadi di depan 2 number di depan ini ialah mewakili kuartil 1. Cuma kita nak tahu exact kuartil 1 tu ada di mana. Kamu totalkan 4 tambah 5 dapat 9, kamu bahagi 2 dapat 4.5. So 4.5 ada di nombor 5, termasuk dalam kekerapan 5 ini. Jadi dia punya kuartil pertama ialah 1. Okey, manakala kalau sini median, jadi sini semua ialah kuartil 3. Jadi kuartil 3 di antara 7 tambah 3 tambah 2. Jadi di sini kita dapat 12. 12 kita bahagi 2 dapat 6. Jadi 6 berada di kawasan ini sebab sini 7 tak lepas, 6 tak lepas daripada 7 kan. Jadi kuartil 3 kita ialah 3.
Dan nilai maksimum dari kosong tadi minimum, nilai maksimum ialah 5. So kita dapatkan semua data ni dan kita plot di sini. Plot ni plot kita bubuh titik dulu tau. Kita nak buat plot kotak. Plot kotak dia mesti ada bentuk kotak. Dan kita garis cross dulu di median. Cross dulu di median dan buat kotak di antara kuartil 1 dan kuartil 3. So di sini kuartil 1 median, kuartil 3. Sesuai lah. 1, 2, 3 lah tengah-tengah tadi kan. Kemudian di antara nilai minimum dan nilai maksimum itu kita buat satu garisan. Ini kita panggil plot kotak. Kamu dah skor markah. Okey? Baik. So boleh dapat lah macam mana kita nak buat plot kotak di sini? Nanti kamu cuba-cubalah, okey. Ini cikgu bagi. So untuk hari ni cikgu berkongsi dengan kamu beberapa jenis soalan dalam kertas 2 bahagian A dan bahagian B. Ini bukanlah keseluruhan, sekali lagi cikgu ulang. Ini bukanlah keseluruhan, ini adalah sebahagian untuk beri kamu pendedahan awal supaya kamu nampak bagaimanakah soalan itu akan ditanya dan bagaimanakah penskoran itu diberikan, markah itu diberi. Supaya kamu tahu apa yang kamu buat itu, kamu dah ada markah. Jangan kita buat jalan kerja dengan sia-sia, tak ada markah. Kita sekadar buat saja tapi kita tak tahu benda yang kita buat tu tak ada apa pun. Just tak ada markah. Macam tu. Okay, jangan. So jadi sayanglah dekat situ. So sebelum cikgu tamat kelas, boleh tak cikgu tanya dulu respon kalau ada apa-apa yang kamu nak tanya. Sebelum kita tinggal lagi 2 minit. Ke 10 tepat, insya-Allah kita habis kelas. Boleh ke setakat ni? Boleh respon tak? Setakat yang kita bincang ni boleh ke? Boleh. Boleh Okey, cikgu harap kamu guna balik video cikgu ni untuk ambil balik soalan dan cuba ulang balik dan cuba faham balik. Memang kadang-kadang cikgu ajak laju sikit. So kamu cuba ulang-ulang baliklah, tengok untuk persediaan kamu sambil-sambil ulang kaji topik, kita ulang kaji juga, tengok set-set soalan. Okey, so kalau tak ada apa-apa, so kita tamat kelas kita dekat sinilah. So terima kasih dan Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. 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 Allahu Akbar. Allahu Okey. Akbar. Asyhadu an la Cikgu. Okey, baik. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Selamat malam cikgu. Okey, selamat malam. Cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.